ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني اشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله kita rafa'kan kesyukuran kita pagi ni dapat sambung pengajian kita kitab Idaman Penuntut mana kita masih lagi berada di awal kitab yang mana sebelum ni waktu maghrib kita dah masuk kitab awal kitab tu muka surat 1 tu kita Idaman Penuntut jilid 1 kita dah bahas sikit awal permulaan masih lagi di awal. Pada pagi ni kita sambung lagi kitab fiqah kita Idaman Penuntut. Bila kitab fiqah dia membicarakan tentang yang pertama sekali dengan taharah lah ataupun bersuci. InsyaAllah hari ni kita akan sambung lagi bahagian air. Walaupun kita ni dah selalu sangat taharah, melakukan taharah iaitu bersuci. Sangat selalu dah. Tapi tahunya kita tu mungkin orang lain yang baru-baru berjinak-jinak dia tu tak tahu. Dan mungkin juga yang kita tahu tu tak tepat, boleh kita dapat betul kan. Dan mungkin juga yang kita tahu tu memang dah betul dah pun, dia dapat mengulang balik. Mungkin kita belajar bahagian-bahagian air ni berapa 20 tahun lepas, 30 tahun lepas, maka dapat kita ulang. Baik, yang Rumi tu muka surat 1. Yang Jawi tu muka surat 7. Bahagian air. Rumi muka surat 1. Kita sambung daripada pengajian kita yang lepas, yang mana kita membicarakan tentang bersuci dan hukumnya. Kemudian kita bincang dengan sedikit air yang sah untuk dibuat bersuci. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Bahagian air. Air ni banyak pembahagiannya. Kadang-kadang kita tak pernah dengar pembahagian-pembahagian air ni. Mungkin air mutlak, air musta'mal kita biasa dengar. Tapi pernah tak kita dengar air mutaghayyir ataupun air muqayyad yang terbahagi kepada dua, iaitu air qaid lazim dan air qaid tak lazim. Mari insya-Allah kita masuk hari ni. Kata pengarang, air itu pula terbahagi kepada 4 bahagian. Air ni, jenis-jenis air terbahagi kepada 4 bahagian. Yang pertama kita panggil air mutlak. Apa maksud dia? Air suci pada dirinya dan menyucikan benda lain. Itulah air mutlak. Itulah ta'rif air mutlak. Dia tu suci dan dia boleh menyucikan yang lain. Yang lain tu yang mutanajis. Bukan najis, mutanajis. Apa beza najis dengan mutanajis?
najis tak boleh cuci, tak boleh kita nak sucikan najis sampai kiamat. Kita tak boleh. Cuma najis ni boleh tersuci dengan sendiri, yang sistem yang dibuat oleh Allah. Sama ada menyerap naik ke langit, ke awan, lepas tu turun balik sebagai hujan, maka suci lah tu. Ataupun mungkin masuk ikut bumi, keluar ikut mata air tu, masuk ikut sungai, masuk ikut laut sebagainya, maka suci lah. Asalnya najis. Asalnya najis, Allah serap ke dalam bumi, kemudian keluar ikut mana-mana. Mungkin ikut telaga pergi, mungkin ikut sungai keluar. Waktu tu air tu ya mutlak. Ataupun air tu Allah serapkan naik, bukan serap, naik ke atas langit kita panggil, ataupun awan, berkumpul, dia berat, dia jatuh, jadi namanya hujan. Itu ya mutlak. Asalnya dia najis. Kerana Allah serap naik, ataupun Allah serap turun, ataupun angkat naik, kemudian turunkan balik. Selain daripada tu, dia tak boleh jadi suci. Kita simpan lama mana sekalipun, kita proses macam mana sekalipun, tetap juga najis, tetap najis. Contohnya air kencing, kalau kita simpan 20 tahun, tetap juga najis. Ataupun kita ambil air kencing, kita proses menggunakan mesin jutaan ringgit, keluar tu hasil dia, air najis tadi tu, hasilnya lebih bersih dan lebih berkhasiat daripada air betul ni, tetap juga najis. Maknanya kita faham najis tak boleh disucikan, tak boleh. Hanya Allah je boleh sucikan dengan penapis yang Allah buat. Tapi kalau mutanajis boleh suci. Apa beza? Bunyi jih-jih juga belakang. Najis, mutanajis. Mutanajis ni maksud kena najis, isim maf'ul, kena najis. Maksud kena najis tu, dia tak najis, najis kena kat dia. Najis kena kat dia, itu boleh. Dia bukan najis. Baju kita bukan najis, badan kita bukan najis. Kena tai ayam, dia panggil mutanajis, dia tak panggil najis. Badan kita, baju kita mutanajis, telah terkena dengan najis. Yang ni boleh suci. Yang disebut di sini, air suci pada dirinya dan menyucikan benda lain mutanajis. Benda lain tu mutanajis, yang kena najis, bukan najis. Jadi kena faham, kena dobek lah kat situ. Maksudnya menyucikan benda lain tu iaitu mutanajis, bukan najis. Sebab najis tak boleh suci. Jadi yang kena najis ni boleh. Macam mana nak cuci kan dia? Pakai air. Air apa ni? Air ni lah air mutlak. Ambil air mutlak tu, kenakan dekat tempat yang mutanajis tadi, yang kena najis, sehingga hilang bau, warna dan rasa, maka tempat tu suci. Najis tu dah pergi dengan air. Itu maksudnya air suci pada dirinya dan menyucikan benda lain. Menyucikan benda lain tu adalah mutanajis, bukan najis. Dengan tiada makruh menggunakannya. Air tu kalau guna tak makruh, itulah air mutlak. Kalau air tu guna makruh, adakah masuk air musyammas nanti. Jadi guna air mutlak ni tak makruh, tak ada hukum makruh. Syarat yang pertama, dia suci. Syarat yang kedua, dia boleh menyucikan mutanajis, benda lain. Syarat ketiga, guna tu tak makruh, iaitu disebut air mutlak, yakni tidak terikat. Mutlak ni tak terikat, tidak terikat dengan terikat ni, kait-kait ni yang saya sebut air muqayyad ataupun air qaid, air yang dikait, air yang terikat. Tapi air mutlak dia tak terikat. Terikat dengan apa? Dengan sebutan yang mesti. Kita akan bahas apa maksud dengan sebutan yang mesti. Umpama kita mengambil air dari dalam perigi atau dari paip, ambil air dalam perigi, air paip ambil, kita boleh sebut air sahaja dengan tidak payah disebut air perigi atau air paip, kerana air itu tidak terikat dengan perkataan perigi atau paip. Orang terus faham itu air sahaja. Ambil air paip, bubuh, kita kata air, orang dah faham itu air. Kita ambil air paip, air perigi, buah atas meja, kita kata dekat dapur, buah atas meja dekat dapur, kita kata pergi dapur ambil air. Dia cari, ada atas meja, dia boleh ambil terus air tu. Maknanya sah ataupun boleh kita nak kata air tu air tanpa dikaitkan dengan lain, dengan perkataan lain. Contohnya, kita suruh ambil air sirap, sedangkan dekat situ ada air sirap, ada air oren, ada air putih, ada macam-macam. Kita kata pergi ambil air.
Dia masuk-masuk, dia tengok banyaknya. Tak boleh nak ambil mana satu, tak boleh nak dipastikan mana satu. Dia kena ikat dengan sirap, air sirap. Baru faham, baru boleh ambil, baru boleh faham bila diikat ataupun dikaitkan dengan sirap. Tapi kalau air mutlak itu, maknanya jika begitu itu bukan mutlak, sebab terpaksa kait dengan benda lain untuk dipahami. Tapi kalau air mutlak tak kait benda lain pun boleh faham. Macam air perigi tadi lah. Ambil air tasik, ambil buah dalam baldi. Air tasik warna air biasa lah. Kemudian kita kata, pergi ambil air. Kat mana? Dekat depan ni, dekat halaman. Dia cari mana? Oh, dalam baldi. Tu ambil. Oh, faham terus. Terus faham. Ambil. Oh, masuk. Terus faham. Okay. Maknanya kat sini, air mutlak, air tu dia tak payah. Tulis sini, tidak payah disebut air, tak perlu dikaitkan dengan sesuatu untuk dipahami. Cuma kadang-kadang dia kait juga. Dia kait dengan tempat. Yang tu tak kira. Contohnya, dia apa? Air pipe. Dia kait, kata-kata tak payah kait. Sebut air pun dah faham. Ya. Tapi kadang-kadang dia dikaitkan dengan tempat. Yang itu tak kira. Yang itu tak kira di tempat. Sebab apa dia tak kira? Sebab air tadi yang dikaitkan dengan tempat tadi tu, dia akan berubah ikut tempat. Sebab tu kata, walaupun air mutlak ni air yang tak perlu dikaitkan dengan benda lain, tapi kalau dengan tempat dia boleh kait, dia dikaitkan juga dengan tempat, tak dikira. Contohnya, kalau kita ambil air pipe, kita bubuh dalam perigi. Kita ambil air pipe, kita bubuh dalam perigi. Maka air perigi tu, air tu kita tak panggil air pipe, kita panggil air perigi. Maknanya air mutlak ni, jika dia dikaitkan dengan tempat, kat mana dia ada, dia akan berubah nama. Tu air mutlak. Jadi ada dua ciri lah. Ciri yang pertama, dia tak dikaitkan dengan benda lain untuk dikenali. Sebut air je dah faham. Sedangkan air yang bukan mutlak, dia kena kaitkan air oren. Baru faham. Air saja tak faham. Nak suruh dia ambil air oren, kita kata dia ambil air, orang tak boleh faham dan tak boleh selesaikan masalah. Air apa? Air oren. Kena kait. Maknanya dia tak mutlak. Kita bahasnya air mutlak. Air mutlak tak perlu kait. Sama ada sebut air saja. Hujan, banyak air kat depan tu, penuh. Anak kita dah berhentilah hujan, tengok air bertakung kat depan tu. Kita pun katakan, jangan main air, dah memadai. Jangan main air tu dah memadai. Sebab air tu air mutlak. Air yang bertakung tu air mutlak. Air bertakung banyak lepas hujan, jangan main air, jangan main air. Tak perlu kita nak kaitkan dengan yang lain. Jangan main air hujan, tak perlu. Sebut air je dah faham dah. Sebut air je dah faham. Jangan main air, dah faham. Tapi satu syarat, kalau dia dikaitkan juga, maka dia dikaitkan dengan tempat, itu tak apa. Sebab apa tak apa? Sebab kat mana tempat tu dia akan berubah nama. Air tu kita buat dalam tangki, kita panggil air tangki. Dia ikut tempat. Tangki tu pula keluar kot pipe, kita tukar air pipe. Sekarang ni air tangki ke air pipe? Kita tak panggil air tangki pipe, tak ada. Kita akan panggil air pipe. Sedangkan air pipe ni daripada tangki. Ketika dalam tangki kita tengok tu, tangki baru buat tu, besarnya tangki, itulah air tangki, dalam tu ada air, kita panggil air tangki. Air tu juga keluar ke pipe, kita ubah nama. Kita tak panggil air tangki dah, kita panggil air pipe pula. Maknanya air mutlak ni dia berubah kat mana dia ada, berubah mengikut tempat kat mana dia ada. Kita ambil air pipe tadi tu, kita bubuh dalam sungai, ikutlah air pipe tu ikut masuk dalam sungai. Kita tak panggil air pipe sungai. Yang tadi yang kita punya air yang kita tuang tu, kita tak panggil air pipe sungai, kita panggil air sungai lah. Macam tu juga air sungai masuk dalam tangki, kita akan panggil air tangki. Ambil air telaga, air perigi, buah dalam kolah masjid, kita panggil air kolah. Maknanya air mutlak ni dia ikut tempat. Kat mana tempat tu, dia ikut juga nama tempat tu. Tapi kalau air bukan air mutlak, dia tak ikut, dia kekal dengan nama dia. Dia ada identiti dia sendiri kalau yang bukan mutlak. Contohnya air sirap. Air sirap buah dalam kolah masjid pun orang panggil air sirap. Kan bertukar jadi air kolah. Dia ambil uduk dengan air kolah, dia cakap, mana air kolah? Ni bukan air kolah, ni air sirap. Maknanya dia bawa nama dia tu ke mana-mana. Ambil air teh tarik buah dalam perigi, tetap orang panggil air teh tarik yang berada dalam perigi. Orang tak panggil air perigi. Maknanya dia bawa nama dia tu. Sedangkan air mutlak, dia ikut nama tempat. Dia akan ikut nama tempat. Bubuh dalam botol, kita panggil air botol. Tapi kalau air oren, buah dalam botol, kita panggil air oren, bukan panggil air botol. Sebab dia ada identiti dia sendiri. Itu kalau bukan mutlak. Kalau air mutlak, boleh juga, tak perlu kait dengan apa-apa, dapat faham.
Ataupun kalau kait sekalipun, kait dengan tempat. Yang mana kat mana dia berada, dia dikaitkan dengan tempat tu. Itu air mutlak. Itu ciri-ciri air mutlak. Air yang tak mutlak, dia ada nama dia sendiri. Dan dia dikaitkan dengan sesuatu, dia pergi kat mana-mana pun tetap orang pakai air tu. Air tebu. Bubuh dalam sungai, katalah keringkan sungai, bubuh penuh air tebu dalam sungai tu. Tetap kita panggil air tebu. Kita tak panggil air sungai. Tak, kita tak panggil air tebu. Ini bukan air sungai, ni air tebu ni. Dia keringkan sungai tu. Maknanya dia tak terpengaruh dengan tempat. Kalau air tu tak mutlak, dia akan tetap bawa nama dia. Tapi kalau air mutlak, dia akan terpengaruh dengan tempat tu. Nah, kat mana dia duduk, kat situlah dia akan dikaitkan dengan nama tempat. Ataupun tak payah kait langsung pun faham juga. Itu maksud dia kata sini, tidak terikat dengan sebutan yang mesti. Itu maksud dia. Tidak terikat dengan sebutan yang mesti. Tak perlu kait air dengan air sungai. Tak perlu untuk dipahami itu adalah air. Itu maka itu air itu adalah air mutlak. Dan air sungai, air hujan, air laut, air embun, semua itu adalah air mutlak yang kita dah bincang sebelum ni, iaitu 3 daripada langit, 4 daripada bumi. Air mutlak ni asal sumber dia. 3 daripada langit, 4 daripada bumi. Air hujan, embun, salji. 3 daripada langit, 4 daripada bumi, laut, sungai, mata air, perigi. Cuma sebenarnya mata air dengan perigi itu sekali aja. Maka 3 lah kat situ. Kalau kita nak gabungkan hujan, embun, salji, sebenarnya hujan, embun, salji ni satu je. Kalau salji itu air hujan yang turun sebab dia sejuk, dia membeku, kita panggil beku lah. Air embun pun sebenarnya air hujan lah tu. Yang turun pagi-pagi ketika sejuk tu. Jadi kalau kita gabungkan, ada 4 aja. 1 air hujan. Kalau kita gabungkan termasuklah embun dan salji, itu samalah air hujan kita panggil. Daripada bumi, air laut, air sungai, air mata air. 4 aja. Tapi kalau kita detailkan ada 7. 3 daripada langit, 4 daripada bumi. Okey. Dan air mutlak ni, dia walaupun dia berubah bau ataupun rasa, dia kekal mutlak. Contohnya air laut, dia tu masin. Walaupun masin, dia adalah mutlak. Mutlak. Kalau air hujan turun warna hitam, mutlak. Dia tak semestinya air hujan ni mesti warna putih macam biasa, tak semestinya. Kecuali dia jatuh atas zinc kita, kemudian zinc kita kotor, dia keluar bau, bau, berubah bau air hujan tadi, ataupun berubah warna kerana zinc kita, tu tak jadi. Ini air hujan betul, turun tu warna hitam legam, mutlak. Air sungai warna merah, mutlak, dengan syarat dia memang gitu warna dia, bukan dia bercampur dengan darah. Ada peperangan berlaku kat mana penuh sungai tu bercampur dengan darah, itu tak boleh lah, itu sebab darah. Asal je tu, asal, tak ada masalah, tetap juga dia tu mutlak. Itu sedikit ciri-ciri air mutlak. Bersalahan air kopi, dia kata air kopi, air kelapa, apa lagi contoh lagi, air mawar dan sebagainya. Jika tidak disebutkan kopi, jika tidak dikaitkan kopi atau kelapa air tadi atau mawar, niscaya tidak faham dan tidak pergi fikiran kepada air kopi dan sebagainya. Jika air itu tidak dikaitkan, tak boleh pergi, tak faham. Contohnya kalau nak kata air kopi, kita nak bagi orang faham air kopi, kita kena sebut air kopi, baru orang tu sampai ke air kopi. Kalau sebut air je tak sampai maksud yang kita nak sampaikan. Itulah, mesti kait dengan kopi. Maka jika begitu, itu bukan mutlak, itu bukan air mutlak. Air mutlak tak perlu kait pun boleh sampai ke fikiran orang, boleh orang faham. Ataupun kalau kait pun kait dengan tempat. Itu pun tempat dia berubah-ubah, ikut mana tempat ada, dia berubah nama tempat tu. Okey. Dia bagi contoh air kelapa. Air kelapa mesti kena kaitkan untuk dikenali. Air tebu, air teh, air madu dan sebagainya. Jadi itu jika begitu dia bukan air mutlak. Jadi maknanya kalau air asalnya air mutlak, kemudian dia bercampur dengan benda lain, maka air tu automatik dia tak jadi mutlak. Kita panggil air itu air mutaghayyir. Air mutaghayyir, air yang berubah dengan benda suci. Itu air mutaghayyir. Kalau kita tak biasa dengar, kita kena dengar lah. Sebab kalau kita nak dengar air mutlak, air mustamal, air mutanajis dah dengar lalu dah. Kita masuk satu lagi, iaitu air mutaghayyir dia panggil. Air yang berubah pula ada 2. Satu berubah, kenapa berubah?
termasuk benda suci. Benda tu suci. Termasuk dalam air mutlak, dia berubah. Satu lagi masuk najis. Kalau masuk najis, kita panggil air mutanajis. Sebab dah masuk najis, air tu panggil air mutanajis. Air yang kena najis, air yang bercampur dengan najis. Itu kita bahas nanti lain kali. Tapi kalau dia masuk, yang masuk tu suci, maka air tu nama mutaghayyir. Bukan air mustakmal. Air mutaghayyir. Contohnya nila. Nila termasuk dalam baldi air mutlak. Berubah. Asal air elok je putih, jadi biru. Air tu bukan air mustakmal. Bukan. Air tu adalah air dipanggil mutaghayyir. Apa benda air mutaghayyir? Air berubah. Berubah dengan apa? Berubah dengan benda suci. Jadi air kopi ni air mutaghayyir lah. Bukan air mustakmal. Kan? Air mutaghayyir. Air kelapa. Air kelapa, istilah syarak, dia bukan air. Syarak tak mengiktiraf air kelapa ni air. Kerana istilah syarak, dia ada beza air dengan cecair. Air ni, air mutlak terkena najis. Dia iktiraf lagi air tu. Tapi air kena najis, air mutanajis. Air termasuk benda suci. Dia iktiraf lagi air mutaghayyir. Air ambil wuduk, mandi wajib semua bekasan tu, iktiraf lagi sebagai air mustakmal. Walaupun ada nama lain, tapi masih lagi dia iktiraf dia tu air. Sebab asalnya air, kemudian bercampur lah, jadilah masalah, jadilah macam-macam dengan air tu, maka tetap dia namanya air. Tapi ada satu lagi, dia bukan air, tapi dia macam air. Kita panggil cecair, air liur, air hidung. Itu bukan air. Bahasa kita je dianya air, bahasa Melayu. Dia bukan air, dia adalah cecair. Macam minyak. Minyak dengan air tebu samalah martabat dia. Sedangkan kita tak panggil air minyak, kita panggil air tebu pula. Sedangkan sama je martabat. Sebab minyak daripada kita ambil lah kelapa, kan, ataupun kelapa sawit, kan jadi minyak. Habis maknanya dari tumbuh-tumbuhan jadi sesuatu cecair yang kita panggil minyak. Tapi air tebu terhasil daripada tumbuhan juga, keluar air juga, kita panggil air tebu pula. Tu bahasa Melayu dia tak syak. Dia masalah. Masalah sikit, dia tak syak. Jadi dalam masalah ni, kita kalau kita guna masuk ke dalam hukum syarak, maka masalah lah hukum yang kita nak keluar. Macam kita kan, tai, badan kita ada tai najis, atau bukan najis, tai, bukan najis, tai. Yang keluar ikut kubul dan dubur, iyalah dia tai, dia najis. Tapi kita juga namakan tai hidung, tai telinga, tai pusat, tai gigi. Sedangkan tai itu adalah najis yang keluar ikut kubul dan dubur. Yang keluar ikut hidung, yang keluar tai hidung, tai telinga, itu bukan tai. Tapi bahasa Melayu dah gitu dah. Dia bukan tai, ataupun dia bukan najis. Jadi bila kita kata najis tu tak boleh bawa sembahyang. Apa najis? Najis adalah tahi. Maka automatik kita boleh faham, tai hidung pun tak boleh bawa sembahyang. Kalau ada tai hidung kena kat baju, tak sah sembahyang. Dah salah faham. Sebab bahasa tadi tu. Sebab dengan bahasa kita dah salah faham. Sebab tu bahasa Melayu dia tak syap. Dia tak tu. Sebab dia banyak berlapik. Dia banyak berlapik, maka dia tak syap. Jadi kita nak, kalau kita ambil istilah Melayu tadi untuk kita masukkan ke dalam hukum syarak, itu yang jadi bukan air mustakmal lah. Air yang kesian kali saya sangat kesian ke air mustakmal. Ramai orang tuduh dia air mustakmal, sedangkan dia tak mustakmal. Sebab apa? Sebab perkataan Melayu tadi, mustakmal adalah yang telah digunakan, kan, yang dah diguna. Maka asal dah guna je dia air mustakmal. Kesian dia, dia tak mustakmal. Istilah syarak tak gitu. Kita akan bahas bab tu nanti. Jadi asalnya air mutlak bercampur dengan benda lain, dia akan terbahagi kepada dua. Sempat kita ni, kalau tak sempat tak apa, kita terbahagi kepada dua. Pertama, dia berubah tu, air mutlak dia berubah ada dua cara. Pertama, dia berubah dengan benda yang dipanggil mukhalid, yang sebati. Yang kedua, dia berubah dengan benda yang keras atau benda yang tak sebati. Dua-dua ni berbeza. Contohnya, kita masuk serbuk tadi, masuk nila, kita masuk sirap, masuk oren, berubah air tu. Air tu nama mutaghayyir, air yang telah berubah dengan oren. Oren tu suci, maka air telah berubah. Air yang berubah dengan benda suci, maka air tu namanya air mutaghayyir, air oren tu. Dan dia berubah pula dengan benda yang larut. Kita tak boleh nak buat keluar oren tu dah masuk dalam air, tak boleh buat keluar dah. Dia panggil berubah dengan cara sebati, ataupun bahasa kitab dia panggil mukhalid. Ada kat bawah tu nanti.
Air dengan sebati. Sebab tak boleh buat keluar dah urin tu. Dah masuk tak boleh buat keluar. Jadi air tu betul nama air mutaghayyir. Bila nama air mutaghayyir, dia bukan mutlak dah lah. Dah bertukar nama dah. Dia bukan mutlak. Bila bukan mutlak, dia suci ke? Dia suci. Tapi dia tak boleh menyucikan. Tak boleh ambil wuduk dengan air urin. Tak boleh dengan air sirap. Tak boleh. Sebab dia bukan air mutlak. Habis tu air apa? Air mutaghayyir. Air mutaghayyir ni suci ke? Suci. Habis kalau suci bolehlah wuduk. Tak boleh. Dia cuma suci aja. Dia tidak menyucikan. Sebab dah berubah. Berubah pula dengan benda yang sebati, yang masuk-masuk dalam air tak boleh keluarkan dah. Nak cari keluar balik tak boleh dah. Nak tarik balik tak boleh dah. Dia panggil air mutaghayyir. Satu lagi dia akan berubah dengan benda yang keras, benda yang tak sebati. Biasa kita punya air kapur barus. Bila buat khusus mandi jenazah, saya sangat suka sebab kita dah kata dah berapa puluh-puluh kali dah masuk kursus jenazah ni. Tak, secara praktikalnya memang dah Allah lah berapa kali dah, tapi tak berani-berani kan nak mandikan jenazah. Tapi masuk kursus dah berkali-kali. Kenapa masih lagi tak berani? Saya cuba buat kajian, beberapa kajian dululah sebelum ni. Akhir sekali rupa-rupanya kita hanya belajar praktikal. Praktikal tu dah banyak kali dah. Begini, 3 lainya, gini, caranya. Tapi teori itu kita kurang. Sebab tu kursus jenazah daripada pagi sampai tengah hari boleh selesai. Sebab dia praktikal. Oh, kat situ masalahnya. Bila saya buat kursus jenazah, saya lebihkan teori tu sampai 3 hari teori. Praktikal tak sekejap sangat. Rasanya 2 jam 3 jam aja. Rupanya teori tu banyak gagal di teori. Sebab tu tak berani. Sebab gagal di teori. Praktikal tak ada, tak tahu macam ni letak caranya gini 3 helai. Bila kita tanya 3 helai, 2 helai, kalau selai dah boleh tak boleh lah. Sebab tak ada teori tadi tu. Yang ada praktikal, mesti buat macam ni. Habis pakai pula kain kapan, kain putih. Kalau kain biru, tak berani nak jawab. Tak berani. Tapi dah kata dah 10 kali dah masuk kursus jenazah. Sebab rupanya tak ada teori tu, tak banyak. Jika macam ni. Jika macam ni. Yang ada buat ajalah. Ni air kapur barus, ni cendananya, ini gini, ini kalau ada pula ni air 9, buat je lah, tapi ni sunat. Sekadar gitu aja. Pakai 3. Tak dijelaskan, tak didetailkan teori tadi. Sebab nak ambil masa tu lah. Kalau boleh pagi tengah hari dah habis dah. Lepas sembahyang Zuhur boleh balik. Saya buat 3 hari. 3 hari, 2 hari setengah teori. Apa saya nak sebut ni? Saya suka apabila di Selangor itulah kursus untuk pemandi jenazah. Memang dah beribu jenazah dah mandi. Bila dia tanya air kapur barus mutlak ke tak? Tak boleh jawab. Seorang tak boleh jawab. Kenapa jadi gitu? Sebab hanya belajar teori. Macam ni kapur barus, ambil ni berapa biji dah cukup dah. Okey, macam ni kalau dia payah nak hancur, kita hancurkan. Kalau tidak kita rendak. Lepas tu mandikan. Ajar sekadar praktikal. Tapi bila dia tanya, habis tu air tu mutlak ke tak? Tak boleh jawab. Seorang tak boleh jawab. Tapi bukan sini, Selangor. Seorang tak boleh jawab. Air kapur barus, air apa? Apakah status air kapur barus? Kalau air pipe tu kita boleh kata, air yang dah keluar ni duk mandikan jenazah ni air apa? Semua orang tahu air mutlak. Habis tu kenapa berbuh dalam baldi? Sebab nak buh kapur barus. Okey. Bila dah buh kapur barus, letak berapa biji? 10 biji katalah. Lepas tu biarlah. Nanti akan berbau lah air tu. Okey, air tu apa status dia? Air mutlak ke tak? Tak berani. Seorang tak berani jawab. Dah mandikan jenazah berpuluh, beratus ribu lah. Beratus. Apa saya nak beritahu ni? Kadang-kadang air tu dia berubah dengan benda yang mukhalid, benda yang sebati. Dah sebut dah tadi. Dia tak mutlak dah. Dia tak mutlak. Tapi kalau dia berubah dengan benda yang keras, yang tak sebati, yang tak larut, dia kekal mutlak. Maksudnya air kapur barus, kalau kita tak hancurkan macam ni, kita cuma letak biji-biji, letak sejam 2 jam, tengok kapur barus tu ada lagi, kita buat keluar, air tu adalah air mutlak. Kerana dia berubah bukan dengan yang sebati. Kita boleh keluarkan balik kapur barus tadi. Yang kapur barus tidak larut lah. Sebab ada yang pakai dah jadi cair lah, itu larut, lain cerita. Yang dulu punya ketul-ketul besar-besar, memang kalau dengar je ada kematian, kena masuk terus. Tukang mandi ni dengar je ada kematian, dia kena ambil kapur barus, dia kena bubuh terus kat rumah dia dalam air. Kalau nak tunggu pergi baru bubuh, tunggu je lah air tu nak bau. Memang tak bau, akhir sekali dia hancurkan. Dah hancurkan, tak jadi
tak jadi dah jadi sebati lah. Jadi air yang berubah dengan benda yang tak sebati dia panggil air yang berubah dengan mujawir, bukan mukhalif, mujawir. Yang air yang berubah dengan benda yang tak larut, dia berubah. Jadi berubah dengan batu contohnya, batu ataupun kita panggil kau barus tadi lah, yang mana yang tadi tu pepejal tadi tu dia tak larut ke dalam air, tapi dia mengubah air, dia mengubah air. Maka air tu kekal mutlak. Itu yang keluar. Lepas pada ni kita akan masuk keluar istilah-istilah. Kalau ada bangkai tikus sebelah air mutlak, selang seminggu kita balik kampung, sebelah seminggu kita tengok air tadi tu tak kena pun bangkai tikus tadi, tapi dia duduk sebelah-sebelah. Air tadi tu bau bangkai sebab dia duduk sebelah, tapi tak bersentuh. Air tu berubah tapi tak bersentuh, dia bukan sebati. Adakah air itu mutlak? Kalau kita tengok kaedah tadi, air itu kekal mutlak. Kekal mutlak. Sebab dia berubah bukan sebab sebati. Air itu kekal mutlak. Boleh ambil wuduk, tapi makruh. Sebab dia ada bau bangkai. Kalau bersentuh aja jadi air mutanajis. Macam itulah dan sebagainya. Kita akan masuk bahas sikit-sikit dalam bab tu. Jadi air mutlak berubah dengan benda suci, dan benda suci itu pula larut. Dia dah tak nama mutlak dah. Dia bertukar nama mutaghayyir, air yang berubah tapi berubah dengan benda suci. Kalau dia berubah dengan benda yang tak, dia berubah benda yang bukan larut, maka air itu kekal mutlak. Dia cuma berjiran aja. Dengan lama sangat dia berjiran dengan sesuatu tu, maka air itu berubah bau, mungkin berubah warna, boleh jadi ada berubah warna. Jadi bolehlah kita kata air belerang tu air yang bau sulfur tu mutlak tu, air tu mutlak. Bukan tak mutlak. Air perigi lama-lama berbau dah, bau lumut ke, berbau ataupun bau sebab dia lama sangat duduk diam. Air perigi tu tak guna lama sangat, lama-lama berbau, mutlak. Sebab dia berubah bukan sebab dia sebati dengan sesuatu, tidak. Dia memang gitu, lama dia berubah kerana dia duduk lama sangat tak bergerak, air tu dia akan berubah bau, mutlak. Cuma bab kita lalu nak ambil wuduk, lalu nak pakai tak lalu, tu cerita lain. Dari segi mutlak, ya mutlak. Okey. Air ini, sambung lagi, air ini tidaklah termasuk dalam golongan air mutlak. Tak. Tidak. Bahkan termasuk dalam golongan air yang suci pada dirinya. Dia suci. Tidak menyucikan benda lain yang sebut tadi. Istilahnya panggil air mutaghayyir, air yang suci tapi dia tak menyucikan yang lain. Contohnya air kopi, air sirap. Tapi bukan air yang kita namakan je air, tapi dia bukan air, dia cecair. Itu awal-awal lagi. Air liur, air tebu, air kelapa, dia bukan air, dia cecair. Maka dia tak boleh buat menyucikan apa sahaja pun. Pada mazhab Syafi'i tak boleh, sebab dia bukan air, dia cecair. Cuma orang Melayu je panggil air. Sebenarnya dia cecair. Yang kita nak bahas ni air betul. Bukan cecair, tak, air betul. Habis tu dia kata air tebu berubah. Air tebu bukan berubah. Air tebu memang dia asal macam tu. Yang kita bincang ni air tu berubah. Asal air mutlak, kemudian berubah masuk benda lain. Maka dia kata kat sini dia suci, dirinya suci dan tidak menyuci benda lain. Apa maksud dirinya suci? Maksudnya kalau nak minum boleh, tak makruh. Tu maksud air, dia dirinya suci. Tapi dia tak boleh menyucikan. Kalau ada najis, dia tak boleh menyucikan najis. Nak ambil wuduk tak boleh, tak boleh ngangkat hadas. Jadi ada perbezaan tak air mutaghayyir dengan air mustamal? Kita ambil wuduk, kita tadah dalam bekas. Ni air mustamal, bekas wuduk kita, dia panggil air mustamal. Yang ini pula air mutaghayyir, iaitu air mutlak, tiba-tiba termasuk nila, termasuk sirap, bercampurlah dengan benda-benda suci. Maka air itu pula dia panggil mutaghayyir. Ini dia panggil air mustamal. Air mutaghayyir dan air mustamal, apa beza, apa persamaannya? Persamaannya dia suci tapi tak menyucikan yang lain. Sama je. Dia suci, dirinya suci, tapi tak boleh menyucikan yang lain. Dengan maksud kalau dia ambil wuduk, dia tadah, dia simpan air wuduk dia tu, bekasan wuduk, dia tak boleh bagi isteri dia. Awaklah pula pakai air saya ni. Tak boleh. Ambil wuduk, tak boleh. Walaupun dia suci. Dia suci. Dia bukan najis, dia suci, tapi dia tak boleh menyucikan dah. Sebab dah digunakan sekali untuk bersuci, angkat hadas dan sebagainya. Air mutaghayyir
dia tak digunakan untuk wuduk apa tak. Cuma dia bercampur je dengan benda suci yang lain. Maka bila dah sebati, air tu nama mutaghayyir. Dia suci, tak boleh menyucikan juga. Sama. Apa beza dia? Dua ni. Perbezaan dua ni adalah air mustakmal makruh minum, air mutaghayyir harus minum, tak makruh. Tu beza dia. Walaupun kita kata sama je. Tapi kita silap faham dari segi mustakmal tu. Mustakmal bahasa Arab, bahasa Melayu dia panggil telah digunakan. Jadi bila kita buat ambil air mutlak, kita buat kopi, kita panggil dia air mustakmal sebab kita dah guna buat kopi. Itu salah dari segi istilah. Itu bukan air mustakmal. Habis air itu mutlak, dah buat kopi, dah masuk teh, dah berubah, dah masuk gula, kan dah jadi manis. Air itu mustakmal sebab kita dah guna. Buat air gula, tidak. Itu bukan air mustakmal, itu air mutaghayyir. Air mustakmal hanya satu je terjadi. Apabila dia ambil wuduk, mandi wajib, menyucikan najis. 3 je. Kesan lebihan air tu adalah air mustakmal. 3 je air mustakmal boleh terjadi. Bukan kerana dia termasuk teh, bukan termasuk coklat, termasuk tu berubah air. Air mustakmal tak. Air mustakmal jadi 3 perkara. 3 cara je air mustakmal. Tak boleh lebih pada 3 ni. Pertama, dia terjadi air mustakmal ni dengan cara lepas ambil wuduk basuhan yang pertama tu, basuh saja aku ambil wuduk, air tu dia panggil air mustakmal. Mandi wajib basuhan yang pertama tu, air tu kalau kata tadah, itulah air mustakmal. Yang ketiga, mencucikan najis. Najis ada, kita buang najis tu sampai tak ada bau, warna dan rasa. Buang, bukan basuh buang. Sampai tak ada bau, warna dan rasa. Tempat tu kekal najis lagi. Sebab tak lalukan air, kan kena lalu air dulu. Ambil air lalukan air. Bila lalu air kena tempat area tadi tu, bila dia dah kena, dia tak berubah bau, warna dan rasa air tu. Tidak. Maka air tu nama air mustakmal. Tempat tu dah suci. Kalau air tu berubah, ada bau najis lagi, itu air muntah najis. Lepas kita dah suci, cuci lantai, cuci dengan apa? Dengan tisu ke, dengan apa ke? Dengan kain basah ke? Wet tisu ke? Buatlah macam mana pun. Buang. Tapi bukan lalu air. Kenapa saya kata gini? Kita nak tentukan air tu air apa je. Tu saya buat masalah tu. Buang dengan tisu kering. Lepas tu ambil tisu basah, ambil kain basah. Kain basah tu kain lembap, bukan kain basah, kain lembap. Tetap tempat tu masih lagi najis. Bernajis sebab nak hilang najis kena lalukan air mutlak kan. Okay. Dah hilang dah. Bau, warna, rasa tak ada dah. Ambil air satu cawan, lalukan. Bila lalukan, kenalah kawasan tadi. Tengok air tadi tu. Berubah tak? Bau najis lagi. Air bukan najis. Berubah color, air bukan najis. Lalukan air tak berubah. Macam mana kita lalukan air, macam itulah air tu. Maka air tu namanya air mustakmal. Air mustakmal. Hanya 3 cara tadi je. Ambil wuduk, mandi wajib, menyuci najis tadi. Itu je boleh jadi air mustakmal. 3. Air mutaghayyir, air itu mutlak, masuk benda yang suci dan sebati. Dan tak boleh nak keluarkan dah yang kita masukkan tadi. Maka air itu nama air mutaghayyir. Persamaan dia suci, tak boleh sucikan yang lain. Persamaan dia. Perbezaan dia, air mustakmal tadi bekas ambil wuduk, bekas mandi wajib, makruh minum. Tapi boleh sebab dia suci. Makruh minum. Cuma nak ambil wuduk balik tak boleh, nak basuh najis tak boleh sebab dia mustakmal. Air mutaghayyir harus minum. Bila saya buat periksa ada satu hari itu, ramai yang silap dalam masalah ni, silap istilah. Bila kita kata air tu air apa? Air yang bercampur dengan sesuatu yang suci, kita letaklah air teh ke apa, dia kata air tu air mustakmal kerana telah digunakan, dia suci, tak menyucikan yang lain. Pangkah usah. Kenapa pula air mustakmal? Itu air mutaghayyir. Apa beza? Sama je. Tetap tak boleh ambil wuduk juga air teh. Kalau kita namakan dia mustakmal pun tak boleh ambil wuduk juga. Ada beza satu, iaitu air mustakmal makruh minum. Boleh ambil wuduk, tadah boleh rebus minum, boleh. Tapi makruh air mustakmal. Habis tu kalau air tu dah berubah kena najis, itu bukan air mustakmal dah, itu air muntah najis dah. Air mutaghayyir harus. Sebab tu dia kata air ini tidak termasuk dalam golongan air mutlak sebab dia dah berubah dengan benda suci. Bahkan termasuk dalam golongan air suci pada dirinya, tidak menyucikan benda lain. Suci pada dirinya, tidak menyucikan benda lain, ada 2. Yang pertama air mutaghayyir, yang kedua air mustakmal. Dapat bawa balik yang tu jadi ya. Yang pertama. Itu jenis air namanya air mutlak. Yang kedua
Yang kedua, nama air tu air mutlak juga. Mari kita tengok. Air suci pada dirinya dan tidak menyucikan benda lain. Oh, inilah air mustamal ni. Air suci pada dirinya, tidak menyucikan benda lain, tetapi makruh. Air, silap ni. Jatuh ni. Air suci pada dirinya dan menyucikan benda lain tu. Kalau kitab saya dia ada masalah sikit tu. Air suci pada dirinya dan tidak menyuci. Air suci pada dirinya dan menyucikan benda lain. Kalau ada kitab yang kata tidak tu kena potong tidak. Air yang suci pada dirinya dan menyucikan benda lain. Macam mutlak juga, dia suci dan dia boleh menyucikan yang lain, tetapi makruh menggunakan. Makruh. Dia mutlak tapi guna tu makruh. Pada badan, makruh guna pada badan. Maknanya dekat sini, kalau nak guna pada membasuh najis tak makruh. Dia mutlak. Guna pada badan. Bila pada badan nak basuh najis, nak ambil wuduk, nak mandi wajib lah. Hukumnya makruh, tapi sah. Air apa ni? Air yang macam mutlak tapi makruh. Pada badan ditakuti kena sopak atau bertambah kuat sopaknya. Kalau dah ada sopak, bertambah kuat. Kalau tak ada sopak, jadi sopak. Atau kekal sopaknya. Elok-elok nak elok sopak, jadi tak elok. Iaitu, apakah air tadi tu ya? Air itu mutlak tapi makruh pakai. Iaitu air yang terjemur atau dipanaskan dengan cahaya matahari. Keadaannya dalam bekas yang boleh berkarat seperti besi di negeri panas. Air ini air makruh digunakan, istilah kita panggil air musyammas. Tapi kalau air tu terdedah cahaya matahari, duduk dalam plastik, tak ada masalah. Air mutlak. Mutlak juga. Dia beberapa syarat. Syarat pertama, dia dipanaskan dengan cahaya matahari. Syarat yang kedua, dia duduk dalam bekas yang boleh berkarat atau besi lah. Besi. Maka air ni makruh. Sebab makruh ada masalah kesihatan kat situ. Masalah kesihatan. Maka dia kekal mutlak. Cuma ada bila dia menyebabkan penyakit, maka makruh lah. Penyakit apa katanya? Penyakit sopak. Sopak. Allahumma inni a'udzubika minal baras. Tu ada. Baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam, kan yang kita selalu baca. Itu hadis tu, hadis Nabi. Allahumma inni a'udzubika minal baras. Baras adalah sopak. Baras, kita minta Allah jauhkan kita daripada penyakit baras. Baras ni dipanggil penyakit belang. Belang. Sopak. Penyakit berbelang-belang atau bertumpuk-tumpuk. Dia menyakit kat kulit, lepas tu dia jadi putih. Sebenarnya dia tak putih. Bila dia kena kulit, bila berpenyakit sopak tu, dia dekat kulit. Dia tak ada beza pun. Kita pula duk main kat cahaya matahari lama-lama, bila main kat cahaya matahari, matahari ni akan menggelapkan kulit. Dia hanya gelapkan kulit normal aja. Kulit yang kena sopak tu dia tak gelapkan. Dia kekal warna itu. Maka jadi sopak. Maka jadi berbelang-belang ataupun bertumpuk-tumpuk. Dia bukan menyebabkan kulit dia jadi putih, bukan. Yang kulit jadi putih ni penyakit lain, ada satu lagi. Apa tah penyakit tu? Dia ada satu lagi, dia jadi tu. Itu dia macam penyakit tu macam kelorok. Dia tanggalkan warna kulit tu. Jadi warna putih. Itu penyakit lain. Penyakit sopak bukan gitu. Penyakit sopak bila kena dia tak hitam. Kalau kena cahaya matahari pun dia kekal warna itu. Itu penyakit sopak. Jadi bila kulit yang tidak dijangkiti sopak, dia akan jadi hitam sikit. Itu je berubah. Jadi kalau nak putih kan, penyakit sopak putih lah. Takkan jadi hitam. Tapi penyakit lah, kerana ada gatal sebagainya. Pedih. Jadi penyakit sopak ni, kulit tu bukan meluntur, tidak. Kulit tu tak meluntur. Meluntur tu apa tah nama? Vitiligo apa tah? Ada penyakit yang dia meluntur kan. Itu bukan, ni bukan. Dia tak meluntur kan. Dia duduk aja. Dan bila kena cahaya matahari, kulit yang sihat dia akan jadi hitam sikit, menyebabkan rasa nampak macam bertumpuk-tumpuk. Itu sopak. Jadi kenapa jadi gitu? Bila air dipanaskan air tu panas dalam bekas besi. Jadi besi ni kan dia ada macam karat lah kita kata. Kadang-kadang kita nampak, kadang-kadang kita tak nampak. Bila air tu panas, dia punya molekul tu dia lebih laju. Jadi bila kena badan, bila panas kena badan, ruang liang-liang roma akan terbuka.
liang-liang pori dia tekan terbuka luas sikit, besar sikit sebab panas. Dan yang tadi tu, yang kata karat yang kita tak nampak yang halus tadi tu, dah lah aktif, bergerak sebab panas. Pup masuk dalam kulit. Tu lah. Bila masuk dalam kulit, dia duduk lama, kita pula tak sabun, tak basuh, dia tak keluar, dia tersumbat kat situ. Lama-lama jadi penyakit tu. Itu kajian yang dibuat oleh para ulama yang mengatakan kenapa ada air musyammas ni, kenapa makruh. Okey, kalau air tu panas water heater, tak makruh, bukan musyammas. Cuma kadang-kadang jadi makruh balik. Walaupun water heater dia bukan pandangan cahaya matahari dan dia bukan mungkin duduk dalam bekas besi, bukan. Kenapa pula makruh juga? Makruh sebab lain. Makruh kerana masa nak ambil wuduk kalau panas sangat, dia jadi takut tak rata pula. Aduh panas, dia takut tak rata. Jadi makruh sebab tu. Tapi setakat panas suam-suam gitu tak makruh lah air water heater tu. Air hanya dengan cahaya matahari saja. Ada sikit lagi. Yang demikian tidaklah termasuk bekas yang diperbuat daripada emas atau perak atau plastik. Kalau emas, perak, plastik, air itu walaupun dengan cahaya matahari sekalipun, panas sekalipun, tetap bukan air musyammas, tak makruh pakai. Kalau nak makruh pun bukan sebab air itu terdedah tu, sebab air itu panas menyebabkan jadi tak rata lah pula. Tak khusyuk nak ambil wuduk sebab panas. Jadi makruh sebab lain. Sebaliknya makruh juga digunakan air yang sangat panas atau sangat sejuk. Ini makruh sebab lain. Bukan makruh sebab panas. Yang tadi makruh sebab panas dan boleh menyebabkan penyakit. Kalau air itu panas, terlalu panas atau terlalu sejuk, dia tetap makruh juga. Tapi makruh sebab lain lah. Tapi bukan nama air musyammas. Bukan. Sebab takut sakit ataupun takut tak rata. Jadi hari ini selesai. Yang pertama air mutlak. Yang kedua juga air mutlak. Air mutlak, air yang diikut tempat. Kat mana dia duduk, dia akan ikut nama tempat tu. Kita masuk air mukhalid, air yang sebati, dia panggil mutaghayyir. Kita masuk juga air mujawir. Air mujawir dia akan bahas nanti. Itu adalah air mutlak. Kemudian kita masuk air musta'mal sikit. Kemudian kita masuk air mutaghayyir dan kita masuk air musyammas. Cukup lah. Cukup lah. Air musyammas iaitu air yang terpanas dengan bekas, pada bekas yang boleh ditempa, yang boleh kemek. Kalau bahasa kita dulu, boleh kemek, kata apa benda yang boleh ditempa, apa benda, atau boleh diketuk, apa benda, semua boleh ketuk. Rupanya ketuk dia kemek. Maka makruh lah kerana penyakit. Akan datang insya-Allah kita masuk air musta'mal. Kita masuk air musta'mal secara detail. Dan air musta'mal ni apa? Panjangnya air musta'mal. Demikian juga suci lagi mencucikan air bercampur dengan sesuatu benda suci yang beku tu, atau berasing mujawir seperti gaharu, minyak. Ambil gaharu buat dalam air. Gaharu tu dia tak ni. Jadi air tu lama berubah jadi gaharu. Air tu kekal mutlak. Akan datang. Wallahu a'lam. Berhenti kat situ, tanda kat situ. Nombor 3 kita sudahi dengan tasbih kafarah.